Malaysia just did what Saudi Arabia and UAE couldn't, turn Islamic finance into a $620 billion global empire. 1983 was Malaysia's power move. While oil-rich Middle Eastern countries assumed Islamic banking would naturally favor them, we launched Asia's first Islamic Banking Act and built the world's most sophisticated Sharia-compliant financial system. Before they even started, the genius was our dual banking approach. Conventional and Islamic banks operating side by side, with the Sharia Advisory Council ensuring religious integrity. This framework became so successful that Malaysian Islamic finance now controls 18% of global assets at $620 billion, with Islamic banking making up 43% of our total banking loans by 2024. Dubai's response? They literally adopted Malaysia's centralized Sharia governance model after watching us dominate for decades. Same regulatory structure, same council system. Malaysia's Malaysia International Islamic Financial Center, established in 2006, still attracts more foreign investment because global rankings place us above Middle Eastern financial hubs. The ultimate flex. A Southeast Asian country with no oil wealth built better Islamic banking than the birthplace of Islam itself, and now they're copying our system. Malaysia leads Islamic finance. Agree? Follow SEA Media, Malaysia's #1 business page. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kembali di Faza Update, saluran yang membawakan kisah-kisah menarik, fakta semasa, dan perkembangan dunia yang memberi inspirasi kepada kita semua. Hari ini kita akan membincangkan satu kejayaan yang membanggakan, yaitu bagaimana Malaysia terus mengekalkan kedudukannya sebagai antara peneraju ekonomi Islam dunia. Apakah rahasia di sebalik kejayaan ini? Jom kita ikuti bersama sehingga akhir video. Malaysia terus mengekalkan daya saing di peringkat global dalam pelbagai sektor ekonomi Islam, sekaligus membuktikan keyakinan berterusan masyarakat antarabangsa terhadap kekuatan ekonomi negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata, perkara itu dibuktikan menerusi kedudukan Malaysia di tangga teratas berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025. Menurut beliau, pencapaian tersebut mencerminkan kekuatan ekosistem ekonomi negara yang merangkumi sektor kewangan Islam, industri halal, inovasi, pelaburan dan pembangunan mampan yang terus mendapat kepercayaan komuniti antarabangsa. Katanya, kedudukan Malaysia yang mengatasi beberapa negara Islam utama dunia menunjukkan asas ekonomi negara berada dalam keadaan kukuh dan berupaya menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin mencabar. Beliau berkata kejayaan itu merupakan hasil sumbangan pelbagai pihak termasuk sektor awam, swasta, institusi kewangan, pemain industri serta rakyat yang bersama-sama memainkan peranan dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Korang tahu tak, Arab dengan Turki pun kalah dengan Malaysia. Tak sangka ekonomi Islam Malaysia ialah yang terkuat dekat dunia di tahun 2025. Bukan rekaan, ini ialah data rasmi dari Global Islamic Indicator 2024-2025. Malaysia baru je diumumkan sebagai ekonomi Islam paling kuat di dunia. Kita mencatatkan skor 165.1 dan mendapat ranking nombor 1 daripada 81 buah negara. Dan ramai orang tak tahu, kita dah 11 tahun berturut-turut memegang rekod antara yang teratas di dunia. Manakala negara lain di tangga bawah seperti Arab Saudi, Indonesia dan UAE. So, macam mana Malaysia boleh jadi nombor 1? Sebab kita hebat dalam kewangan Islam, makanan halal, pelancongan patuh syariah, kosmetik halal, fashion muslim dan farmasetika. Semua sektor ni bukan kecil-kecilan tau. Nilai global dia lebih 3 trilion US dollar pada tahun 2027 nanti. Jadi bayangkan, lebih 2 bilion penduduk muslim di seluruh dunia. Tapi bila nak kekal ke atas, kita kena sokong dari rumah sendiri. Daripada barang dapur ke pelaburan yang halal. Sekian saja berita ringkas padat daripada saya. Malaysia negara pertama di dunia yang membangunkan Islamic REIT. Bukannya Arab Saudi, bukannya UAE, tapi kita Malaysia. Dan korang sebagai Muslim Malaysia mesti tak tahu benda ni dan korang memang rugi. Jom dah share 5 iREIT yang patuh syariah yang korang semua wajib tahu. So yang pertama sekali adalah KLCC REIT. KLCC REIT ini memegang Petronas Twin Towers,
Mall, Suria KLCC Mall dan juga Menara Azon Mobil. Paket cap dia pula around dalam 16 bilion ringgit dan dividen yield dia lebih kurang 5%. Dan dia ni jugalah staple REIT patuh syariah yang pertama di Malaysia. Basically iREIT yang paling premium lah yang kita ada. And then yang kedua adalah Axis REIT. Ini dia lain sedikit sebab dia bukannya mall ataupun hotel. Dia fokus kepada industrial, warehouse, ada kilang, ada logistik center. Dan tenant dia semua adalah nama-nama besar seperti DHL, Panasonic dan juga Nestle. And di serata Malaysia mereka ada 69 properties. Nak sekarang ini e-commerce seperti Shopee, Lazada dan juga manufacturing semakin boom dalam Malaysia. So REIT yang fokus kepada sektor ini memang tengah right lah on trend tersebut. And next, yang ketiga adalah Al-Aqar Healthcare REIT. Yang ni dia special sebab dia adalah iREIT pertama yang listed lah dekat dunia pada tahun 2006. Dan portfolio dia, mereka memiliki 17 hospital KPJ, wellness center, college, ada aged care facility dekat Australia sana. Dan dividend yield mereka pun cantik dalam 5.5%. Dan kalau korang nak tahu, sektor kesihatan ni adalah defensive sector sebab manusia ataupun orang tetap kenalah pergi hospital tak kisah ekonomi naik ataupun turun. So itulah dia defensive sector. And then yang keempat adalah Al-Salam REIT. Yang ini dia lebih diversified. Ada Komta, ada JPCC, Maidin Hypermarket dan outlets KFC dan juga Pizza Hut di seluruh Malaysia. Jadi REIT ini dia mix di antara retail, office dan juga F&B. So spread dia memang luas. Dan yang kelima adalah Amir REIT. Ini adalah antara yang paling barulah di antara semua tadi. Dan dia ni adalah first pure industrial Islamic REIT dekat bursa. 34 properties dekat Johor dan yang best semua fully tenant, satu pun tak kosong. Okay, so kenapa iREIT ini the best untuk kita sebagai Muslim investor? Yang pertama, semua tenant wajib menjalankan bisnes yang halal sahaja. And then yang kedua, financing pun kena guna Islamic facility. Kalau ada ambil insurans pun kena pakai yang takaful. Dan yang ketiga, income daripada aktiviti tak patuh syariah wajib kekal bawah 20%. Dan yang keempat, sama macam REIT biasa, mereka wajib distribute at least 90% daripada taxable income mereka sebagai dividend kepada investor. So korang punya passive income itu adalah yang versi patuh syariah. Dan kesemua 5 iREIT ini sebenarnya korang boleh beli terus tau dekat Bursa Malaysia. Dan untuk Daud personally menggunakan Rakuten Trade, korang boleh daftar Rakuten guna link di profile Daud. And sewaktu korang daftar, pastikan korang masukkan kod Daud sedikit dan claim lah RM30 free US share apabila korang membuat first trade melebihi RM1,000 di Rakuten Trade nanti. Jadi guys, dah ingatkan video ini bukanlah financial advice dan performance tidak menjamin future punya result. Pastikan korang buat research sendiri dahulu sebelum membuat apa-apa keputusan pelaburan. So kalau korang rasa video ini bermanfaat, tolong tekan like, share juga video ini dengan kawan-kawan korang yang minat REIT. Dan yang paling penting, follow Daud supaya kita boleh jumpa lagi pada next video. Ciao. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang berlaku secara kebetulan. Ia hasil gabungan dasar kerajaan yang konsisten, sistem keuangan Islam yang kukuh, industri halal yang berkembang pesat, serta komitmen berbagai pihak dalam membangun ekosistem ekonomi yang dipercayai dunia. Malaysia juga berjaya melahirkan ramai pakar dalam bidang keuangan Islam dan menjadi rujukan kepada banyak negara. Semua ini membuktikan bahwa perancangan jangka panjang dan usaha berterusan mampu menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Apa kes weh? Arab Saudi kaya minyak, Qatar pun kaya. Tapi ekonomi Islam, kejap. Malaysia nombor 1 terkuat di dunia? Jom kita lihat. Korang tak rasa pelik ke? Negara super kaya pun tak dapat potong Malaysia dalam ekonomi Islam. 11 tahun berturut-turut tau. Bukan setahun 2 tahun. Macam mana negara kecil macam kita ni boleh pukul habis negara Arab? Ramai ingat ekonomi Islam ni tentang duit. Padahal kekuatan sebenar Malaysia bukan pada kekayaan sumber, tapi pada sistem, standard dan governance. Kenapa Malaysia nombor 1 dunia? Standard halal Malaysia paling ketat dan paling diiktiraf global. Banyak negara rujuk piawaian JAKIM. Industri kewangan Islam paling matang dan stabil. Bank-bank kita pun jadi benchmark dunia. Ekosistem syariah lengkap dari makanan halal, pharmaceutical, kosmetik, fashion patuh syariah sampai ke pelancongan. Sebab tu indeks GIEI Malaysia ialah 165.1. Arab Saudi di tempat kedua, UAE di tempat keempat, Turki, Qatar, Pakistan, Jordan semuanya bawah skor 80. Ini bukan soal kebetulan, tapi hasil binaan sistem konsisten lebih 1 dekad. Dan masa depan makin cerah menjelang 2030. 540 juta anak muda Muslim dijangka jadi pengguna terbesar dunia. Dengan platform dan pengiktirafan global yang kita ada ni, peluang sedang terbuka luas. Halal tech, halal food, syariah fintech, tourism patuh syariah dan industri bernilai
trilion dolar. Sebab itu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan industri halal terus dijadikan pemboleh utama ekonomi dan dimasukkan ke dalam rundingan perdagangan antarabangsa. Apa yang kita boleh belajar sebenarnya tuan-tuan? Kekuatan negara ini bukan pada minyak, tapi pada kekuatan institusi. Negara kecil pun boleh jadi peneraju dunia kalau standardnya mantap, dan Malaysia dah buktikan. Renung-renungkan, isu disiar iktibar tersirat. Sekian saja daripada saya Fiknizam. Salam luar biasa. True Islamic capital market underdog is Malaysia, and nobody is talking about it. Capital markets are massive, around 4.2 trillion. Islamic capital market is at 2.69 trillion. We lead the world in sukuk issuance. Here's the problem: sukuk is dead. We are the masters at stable, low-risk investments. The West is constantly blowing up with speculative, high-leverage markets. We built the perfect shield, but we never learned how to use the sword. The real story is not the size; it's the blueprint that drives the $2.69 trillion system built on asset backing, shared trust, and ethical governance. Malaysia isn't just dabbling. We're the number one global sukuk issuant, leading the market in terms of outstanding volume. Fitch just rated 14.8 billion sukuk this year alone, all investment grade. The domestic debt capital markets are worth around 580 billion, with 92% in ringgit. That is systemization, liquidity, stability, and trust. Why this matters? It's because we are less exposed to foreign shocks. Investors trust the stability of ringgit instruments, built a self-sustaining market where both issuers and investors don't need to depend heavily on foreign markets. We have the scalable model, we have the historical data, and we have the expertise. We should be actively exporting and replicating this system in different major capital cities. Our failure isn't fun, it's a global ambition. We need to stop being complacent and strive. Terkejut tak? Malaysia sekarang ekonomi Islam paling kuat di dunia. Bukan nombor 5, bukan nombor 3, tapi nombor 1. Dan bukan setakat tahun ni saja, 11 tahun berturut-turut Malaysia kekal nombor 1 di dunia. Ranking ini datang daripada Global Islamic Economic Indicator ataupun GIEI dalam laporan State of the Global Islamic Economy SGIE 2024-2025 yang diterbitkan oleh firma antarabangsa Dina Standard dari US. Laporan itu menilai 81 negara dan Malaysia duduk di tempat yang pertama mengatasi negara-negara Arab yang lain. GIEI ni bukan setakat tengok zakat je, bukan tengok bank Islam je. Laporan tu akan menilai seluruh ekosistem ekonomi Islam, termasuklah kewangan Islam, makanan halal, pharmaceutical patuh syariah, fashion dan kosmetik mesra Muslim, pelancongan mesra Muslim, teknologi dan perkhidmatan digital. Dan semua sektor ni Malaysia consistently berada di ranking teratas, dari dasar kerajaan, industri, penyelidikan sampai ke standard halal. Ramai yang tak sedar, ekonomi Islam sekarang raksasa global. Ini fakta dia. Perbelanjaan pengguna Muslim dunia tahun 2023 sebanyak 2.43 trilion US dollar. Aset kewangan Islam global pada tahun 2023 sebanyak 4.93 trilion US dollar dan diramalkan akan terus meningkat kepada 7.53 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Makanan halal global pula bernilai 1.43 trilion US dollar dan diramalkan untuk meningkat kepada 1.94 trilion US dollar menjelang tahun 2028. Dan bila kita tengok demografi, lagi jelas. Populasi Muslim dunia lebih 2 bilion, lebih 25% populasi global, 540 juta belia Muslim dijangka wujud menjelang tahun 2030. Dan apa maksudnya guys? Permintaan produk dan servis patuh syariah akan terus meningkat secara global. Dan kenapa Malaysia leading sekarang? Sebab Malaysia ada ekosistem yang sangat kukuh. Kita ada bank Islam, tabung haji, JAKIM, standard halal yang diiktiraf antara yang paling ketat di dunia, infrastruktur kewangan Islam yang matang, dan sekarang kita ada startup fintech yang patuh syariah pun makin berkembang pesat. Negara lain baru nak kejar, tapi Malaysia dah 11 tahun bertakhta. Malaysia bukan negara majoriti Muslim, Malaysia adalah peneraju ekonomi Islam dunia. Kadang-kadang dunia yang nampak kekuatan kita dulu, barulah rakyat sendiri sedar. Aizudin Samni, Ideas that move Malaysia forward. Selamat datang ke Malaysia, ibu kota halal di dunia. Malaysia telah diiktirafkan sebagai halal nombor 1 oleh Global Halal Index. Pada tahun 2023, Malaysia mengekspor barangan halal sebanyak 54 bilion ke seluruh dunia. Dan angka ini dijangka mencacahi 70 bilion pada tahun 2025. Sila jumpa JAKIM, badan halal di Malaysia yang bertungkus lumus untuk meluluskan bukan saja kilang pemakanan, kilang shampoo, kilang sabun, kilang kosmetik, gudang, logistik, kapal terbang dan sebagainya. Banyak yang tidak tahu bahawa di Malaysia semua import daging lembu, ayam, kambing mesti diisytiharkan halal oleh badan-badan yang ditentukan
ditentukan oleh JAKIM. Tak kira Cina ke, Melayu, India ke, Kazakh, semua boleh makan makanan atau mengguna barangan yang diiktirafkan halal oleh JAKIM tanpa was-was. Patutlah saudara, dunia Islam cukup respect dengan PMX kita dan negara kita juga dipandang tinggi oleh negara-negara Islam. Sebagai pengajaran, kejayaan Malaysia ini menunjukkan bahwa kemajuan tidak datang dalam sekelip mata. Ia memerlukan ilmu, disiplin, integritas, dan kerjasama seluruh masyarakat. Kita sebagai rakyat juga perlu terus menyokong pembangunan ekonomi yang beretika, meningkatkan kemahiran diri, dan sentiasa berpikiran positif terhadap masa depan negara. Semoga Malaysia terus cemerlang sebagai contoh kepada dunia Islam dan dunia antarabangsa. Jangan lupa like, kongsi, dan subscribe Faza Update untuk lebih banyak perkongsian menarik. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video seterusnya.